Allah Al-Ghani. Allah Maha Kaya. Apabila membaca ataupun terdengar tentang Allah Al-Ghani, saya akan teringat kenangan lebih 10 tahun dahulu. Sewaktu saya dan rakan-rakan baru sahaja datang ke Bandaraya Kuala Lumpur, kami datang daripada jauh ni, dapat kerja di Bandaraya, kemudian kita kerja di celah-celah menara-menara yang besar, pencakar langit. Kemudian dikelilingi gedung-gedung besar, kereta-kereta mewah, rumah-rumah yang indah, dan kita lihat dunia yang penuh dengan kekayaan melimpah ruah. Dan tentunya orang-orang muda mungkin kami pengalaman yang sama, dan generasi-generasi yang seterusnya juga merasakan bahawa kita mula melihat kejayaan, kita ukur pencapaian itu dengan kayu ukur kepemilikan harta benda. Dan waktu itu bersama rakan-rakan, waktu awal-awal bekerja di Kuala Lumpur, kami pergi majlis ilmu, dan saya teringat satu kuliah yang kami pergi disampaikan oleh Ustaz Omar Muhammad Nur, seorang penulis buku dan seorang guru yang Masya Allah tinggi ilmunya, rendah hati dan tinggi hikmahnya. Dan saya masih ingat dengan jelas beliau mengajarkan tentang Al-Ghani, Allah Al-Ghani, dan memberikan konsep dan kefahaman yang sebenar tentang hakikat kekayaan. Dan Masya Allah sudah 10 tahun berlalu, dan hari ini giliran saya untuk cuba berkongsi tentang nama Allah Al-Ghani dan cuba mencapai maksud untuk faham nama Allah Al-Ghani. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Kalau kita lihat Al-Ghani daripada huruf akar Ghain, Nun dan juga Ya, yang membawa erti secara umumnya kekayaan, tetapi yang lebih spesifik itu adalah kecukupan, sufficient. Itu maksud Ghani. Dan ada juga maksud lain, contohnya suara. Kita panggil penyanyi dalam bahasa Arab Mughanni, orang yang menarik bunyi ataupun menarik suara, iaitulah penyanyi itulah. Dan dalam konteks nama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita mudahkan kefahaman, nama Allah Al-Ghani adalah Allah yang maha kaya dan self-sufficient, tidak berkehendak, tidak mempunyai keperluan. Okay? Sebab kaya dalam konteks manusia, boleh jadi satu orang tu sangat kaya tetapi dia juga banyak kehendak dan banyak keperluan. Tapi dalam konteks nama Allah, Allah adalah Tuhan yang maha kaya dan tidak berkehendak. Misalnya dalam Quran, Allah menyebutkan tentang Al-Ghani, nama Allah Al-Ghani ini 20 kali. Contoh dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat yang ke-133. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah." Dan Tuhanmu maha kaya, yakni kaya dan self-sufficient, lagi melimpah-limpah rahmatnya, full of mercy, dzur rahmah. Dan sebaliknya kita berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Taala, default setting kita adalah kita sentiasa berkehendak dan kita ada banyak keperluan. Kita ada keperluan fizikal, kehendak-kehendak fizikal, untuk makan, untuk minum, untuk tidur. Dan kita ada keperluan emosi, untuk dicintai, untuk mencintai. Kita perlu dipujuk sewaktu kita mungkin sedih, atau kita perlu ditenangkan sewaktu kita marah. Dan tentunya keperluan yang juga besar dan penting dalam kehidupan kita adalah keperluan spiritual. Dan kita akan lihat nanti tentang keperluan spiritual ini berkait dengan nama Allah Al-Ghani. Sebab itu penting untuk kita hayati. Bila kita faham maksud Al-Ghani, dia bukan semata-mata bermaksud harta melimpah ruah banyak. Sebab boleh jadi satu orang di dunia ini dia kaya dari sudut definisi manusia, dia ada banyak harta, akaun bank dia tu penuh dengan jutaan, kalau tak berbilion duit. Kemudian dia ada rumah, kereta dan banyak. Tetapi kalau itu tidak memberikan dia rasa kecukupan, dia masih banyak keperluan, kemahuan dan kehendak, hakikatnya dia miskin. Dia tidak kaya sebab dia tidak merasakan kecukupan. Sebaliknya, orang miskin yang mungkin pada zahirnya hartanya sedikit, serba sederhana, tetapi di dalam jiwa dia, dia merasakan besar rasa kecukupan dengan yang sedikit itu kekayaan yang sebenarnya. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Nabi SAW qala, "Laisal ghina an kathratil 'ard." Bukanlah kekayaan itu dengan memiliki banyak harta.
many possessions. Kita ada banyak kan. Hari ni orang dia nak tunjukkan kekayaan, dia nak flex kekayaan dia. Dia tunjuk-tunjuklah apa yang dia miliki, keretanya, harta, rumah dan jam tangan, gadget-gadget dan sebagainya. Tetapi kalau itu dalam keadaan dia tidak rasa cukup dan dia masih crave for validation, crave for attention, itu sebenarnya tidak ghani, itu tidak memiliki kekayaan. Tetapi Nabi SAW kata walakinnal ghina, tetapi kekayaan yang sebenarnya ghinan nafs, adalah kekayaan jiwa, kekayaan yang ada di dalam jantung hati ni, dalam perasaan ni, rasa kecukupan. Satu manusia ni kita sentiasa, Allah SWT ciptakan kita berkehendak, kita perlukan banyak keperluan, dan kehendak kita yang paling tinggi adalah kepada Allah SWT. Satu Imam Ibnul Qayyim Al-Zawziyah menyebut dalam satu ungkapan, rahimahullah, seorang ulama besar, beliau menyebutkan di dalam diri manusia ni ada, dalam hati manusia ni ada ruang, satu ruang yang tidak boleh diisi dengan harta sebanyak mana pun daripada dunia, kerana ia hanya boleh diisi dengan kecintaan kepada Allah, kembali kepadanya, selalu mengingatinya dan ikhlas kepadanya. Dan itu ruang yang kalau kita tak isi, itu kehendak spiritual, tu keperluan spiritual. Kita mungkin ada banyak dari sudut harta ataupun jawatan kita tinggi menjulang, gelar-gelar kita banyak, nak sebut nama kita tu mungkin sepatah je, tapi nak sampai kepada nama kita tu ada macam-macam pangkat dan gelaran yang perlu disebut dahulu. Tapi itu semua tidak bernilai kalau di dalam diri kita tidak merasakan kekayaan yang hadir daripada connection dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rasa hidup bersama Allah, hidup sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu produk daripada kita beriman dengan Allah Al-Ghani adalah kita benar-benar merasakan kita ini fakir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tertipu dengan kekayaan, nama baik, jawatan besar, apa sahaja yang kita lihat dari sudut perkara-perkara yang manusia associate kita dengan suatu status yang tinggi, tetapi dia tidak membuatkan kita lupa bahawa kita ini fakir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Fatir, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, surah yang ke-35 ayat yang ke-15, Allah kata, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, antumul fuqara'u ilallah, kamu ni sentiasa fakir, sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam segenap perkara, dalam segala perkara, kamu sentiasa berhajat kepada aku, kamu fakir. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah dialah yang maha kaya, self-sufficient, tidak berkehendak, tidak berkeperluan, lagi maha terpuji. Dan Allah sebut dalam dua ayat selepas itu, in yasha yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah nak, Allah boleh binasakan kita semua ni dan datangkan makhluk yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala, nak bagi tahu Allah tidak perlukan kita. Apatah lagi kalau kita berfikir, sebahagian kita terkeliru, kita fikir kita solat, kita puasa atau kita tunaikan haji ni untuk kita berikan manfaat kepada Allah, untuk kita serve Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwata illa billah. Itu kefahaman yang jauh terkeliru dan tersimpang, kerana Allah tidak langsung mendapat sebarang manfaat dan berhajat kepada kita salat, kita puasa, kita menunaikan haji. Sebaliknya, siapa yang mendapat manfaat daripada semua amal-amal itu? Diri kita sendiri. Juga sebaliknya sama, kita buat dosa, kita buat maksiat, Allah tidak terkesan, ia tidak memudaratkan Allah dalam apa cara sekalipun. Kita yang mendapat kesan buruk dan mudarat daripada dosa dan maksiat yang kita lakukan. Allah Al-Ghani, Allah self-sufficient, Allah Maha Kaya. Allah tidak berkehendakkan kepada manusia. Sebab itu dalam satu kisah Nabi Musa AS, kisah Nabi Musa kan kisah yang paling panjang, paling banyak di dalam Al-Quran. Dan kita cuba petik yang ringkas. Nabi Musa ni dia tertumbuk satu orang tanpa niat, dan tiba-tiba orang tu mati di Mesir. Dan orang tu pula orang yang associated dengan Fir'aun. So Fir'aun jadi marah dan dia keluarkan warrant, arahan, dia kerahkan seluruh jentera penguat kuasa untuk kejar dan tangkap Nabi Musa. Nabi Musa dapat information Fir'aun nak tangkap, dan Nabi Musa pun
terus melarikan diri tanpa arah tujuan, tak ada bekalan, dalam ketakutan. Sampailah Nabi Musa end up di sebuah bandar namanya Madian. Di situ dalam keadaan lapar, penat, luka kakinya berjalan jauh. Nabi Musa AS keletihan, tapi dia nampak ada dua orang wanita, gadis yang struggle nak bagi minum kepada kambing mereka, dan Nabi Musa pergi tolong. Selepas bertanyakan kenapa, ma sya'nukum, ma khatbukum, apa urusan ni, kenapa begini. Selepas dijelaskan, Nabi Musa tolong, dan Nabi Musa tak harapkan pun makanan, bantuan, duit ataupun ucapan terima kasih sekalipun. Tapi Nabi Musa pergi sandar di satu teduhan pokok, dan Nabi Musa doa, Rabbi inni, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku, lima anzalta ilayya, di atas apa sahaja kurniaan rezeki yang kau turunkan, inni faqir, aku ini betul-betul faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, aku ini daripada apa sahaja kurnia yang kau turunkan, khair yang kau turunkan kepada aku ni betul-betul memerlukan, berhajat kepada engkau ya Allah, faqir. Dan dengan doa itu Allah Subhanahu Wa Taala jawab, fajaat ihdahuma, fa itu ayat selepas doa itu membawa erti serta-merta, immediately. Allah Subhanahu Wa Taala menghantar rezeki dan kecukupan untuk Nabi Musa alaihissalam. Selepas itu apa berlaku? Nabi Musa dapat kerja, Nabi Musa dapat perlindungan daripada rasa takut, Nabi Musa dapat tempat tinggal, sekali dengan Nabi Musa dapat isteri. Dan tempoh yang lama Nabi Musa dapat menetap di situ dan membina kehidupan, cukup dapat package semua sekali dengan doa yang Nabi Musa AS minta, mengisytiharkan, menzahirkan pada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dia itu faqir. So kita berinteraksi dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sama sekali membiarkan harta, jawatan, kehormatan yang orang bagi pada kita menyebabkan kita rasa diri kita tinggi. Kita kena sentiasa rasa fakir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kesempatan ini saya ingin tutup dengan satu hadis Nabi SAW sebagai pesan kepada kita semua, yang juga memberikan semangat untuk kita berusaha mengejar akhirat. Hadis ini ada beberapa wording riwayat dia, dan statusnya juga untuk sebahagian perkataan disebutkan dhaif, ada sebahagiannya sahih. Tapi saya bacakan satu petikan hadis ini yang daripada riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW berkata, atau kama qala SAW, man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Siapa yang akhirat itu adalah tumpuan dia yang paling besar dalam hidup, itulah fokus dia. Dia sentiasa fikir tentang syurga, dia fikir tentang cinta Allah, redha Allah. Allah Subhanahu Wa Taala kata, Nabi SAW kata, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah Subhanahu Wa Taala akan campakkan rasa ghina, kecukupan, kekayaan di dalam hatinya. Dan bukan hanya itu, wa jama'alahu syamlahu, Allah Subhanahu Wa Taala akan organize, susun semua urusan dia. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepada dia dalam keadaan dia tak kejar pun dunia tu. Sebaliknya, wa man kanatid dunya hammahu, siapa yang dunia itu adalah kerungsingan dia yang paling besar, fokus dia yang paling besar, dia obses dengan dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah Subhanahu Wa Taala akan meletakkan kefakiran di antara dua matanya. Dia sentiasa rasa tak cukup. Wa farraqa alaihi syamlahu, dan Allah akan pecah-pecahkan, serabutkan urusan dia, tak terurus. Walam ya'tihi minad dunya, dan dia dapat dunia tidaklah melainkan illa ma quddiralah, melainkan apa yang telah dituliskan atau yang telah ditetapkan untuk dia. Dia dapat dunia dalam keadaan dia rasa fakir. Sebaliknya tadi, orang yang kejar akhirat, dunia datang kepada dia walaupun dia tak kejar dunia, dan dia rasa ghina, dia rasa ghina nafs tadi tu, kepuasan, kekayaan, kecukupan di dalam hati. Semoga Ramadan ini dengan kita menjalani latihan kerohanian, latihan mengawal diri kita, kita juga dapat experience meletakkan diri kita fakir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doa moga Allah campakkan ke dalam hati kita kecintaan kepada akhirat dan perasaan yang penuh dengan rasa ghina, rasa kaya dan cukup, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.